Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma ahfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita dan Tuhan kepada sekalian makhluk, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita boleh sama-sama kita bersambung di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai biasa, iaitu kita akan sambung pengajian kita daripada surah Fussilat pada malam ini biiznillahi ta'ala. Kita duduk baca dan duduk tadabbur pada beberapa kali perjumpaan tentang isi kandungan Al-Quran. Telah sampailah kita pada malam ini biiznillah kepada ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke-44. 44. Kita telah sudah pengajian kita pada malam yang telah lepas, iaitu ayat yang ke-43. Hari ini, malam ini kita nak mari bicara ayat yang ke-44 daripada surah Fussilat. Maka marilah sama-sama kita meluangkan masa sebentar
kerana kita hendak mentadabburkan akan isi kandungan Al-Quran dengan sama-sama, supaya dengan amalan yang kita lakukan ini diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Ta'ala itu reda terhadap perbuatan kita, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Manusia kita apabila dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupan dia akan jadi bahagia, selamat, dan adanya hati yang tenang, tubuh badan yang sihat, suasana yang diberkati, suasana yang tenang. Itulah matlamat yang manusia duk cari-cari. Maka itu hasil daripada kita meluangkan masa untuk kita sama-sama mentadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi Tuhan duk royaklah pada ayat yang ke-43 tu daripada surah Fussilat tu. Tuhan duk royak kata, Nabi Muhammad, tak kala Nabi Muhammad itu bawa datanya Al-Quran kepada kaum dia yang ada pada itu zaman, dan zaman itu sebagai zaman contoh tauladan, generasi contoh tauladan, masa yang manusia kena tengok belaka hak datang kama dia lepas daripada itu sehingga hari kiamat lah. Maka kita ni tengah-tengah duk berjalan lah. Tengah-tengah duk berjalan, kena duk tengok apa yang berlaku dalam sejarah. Tak kala Nabi Muhammad SAW bacanya isi kandungan Al-Quran, maka berlaku tingkah laku, perbuatan, perasaan orang yang ada zaman itu di kalangan orang yang tak mau nak terimanya kebenaran. Maka kita nak tengok atau perangai mereka berapa boleh jadi gitu, dan kenapakah mereka itu tak boleh nak terima ajaran hak Nabi Muhammad bawa datang mari, sedangkan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW benda yang benar, benda yang tak ada menyalahi akal fikiran dia, benda tak jadi menyakiti hidup dia. Akan tetapi walaupun begitu, mereka tak boleh juga nak terima ajaran Tuhan. Di situlah kita nak mari tengok pada malam ni, kata sebab-sebab mereka boleh jadi gitu tu apa. Kerana orang apabila tak boleh nak terima kebenaran, tak boleh nak terima ajaran yang benar daripada Tuhan, seolah kata hidup dia tidak ada arti lah. Kerana manusia kita ni duduk dalam kerugian. Tuhan kata, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu duduk di dalam kerugian yang bersangat tak. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Malaikat mereka yang beriman dan mereka yang buat amalan yang salih. Kalaulah tidak beriman dan tidak adanya pekerjaan dalam hidup dia amalan yang salih, maka dia tak sunyi. Dia tak boleh nak lepas, kata dia itu duduk di dalam kerugian. Rugi sungguh. Orang tak beriman, dia pakai hidup dia dalam keadaan yang dia itu tak khabar. Kata hidup dia ni bukan sekadar dalam dunia. La aisha illa aishal akhirah. Tidak adanya hidup yang sebenar, hidup malaikat hidupan akhirat. Dunia ni tempat kita nak lalu. Tiba-tiba kita main duk lekat di sini, duk jadinya tak pandai nak gunanya hidup dalam dunia ni, dengan sebab kita tak tahu tujuan hidup, tak tahunya hakikat hidup, tak tahunya hakikat dunia, membawa pada kita ni termasuk di dalam golongan orang yang rugi. Sifat Al-Quran kita telah sebut dah. Tuhan sendiri yang sebut, dan kita pun telah dengar mari dah. Kata dia ni tidak datang kebatilan, sama ada masa dia turun dan sekarang dan lagi akan datang, tak ada. Kata Quran ni nak kecek dengan kebatilan, sedangkan dia itu turun daripada Tuhan yang Maha Bijaksana lagi terpuji.
apa yang dikatakan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi Muhammad ni alaihi salatu wassalam bacanya ayat Al-Quran kepada mereka, mereka itu menyakiti Nabi. Sebab apa boleh jadi menyakiti? Kerana mereka itu tak mau nak terima akan isi kandungnya yang Nabi itu bawa mari daripada Tuhan dia juga, bukan daripada yang lain. Tetapi dengan sebab mentutupkan mereka itu akan pandangan mereka sendiri, menghalangkan diri dia daripada ilmu pengetahuan yang sebenar, membawa kepada dia ni tak boleh nak terima. Sia juga kepada dia. Apa hak Nabi bawa yang nak terima tak boleh. Kerana sebab apa? Sebab kita rakyat dah, iaitu suasana, pangkat, orang di tepi dan keadaan, ya tak boleh. Ya tak boleh nak terima apa hak Nabi Muhammad bawa datang mari. Lalu Tuhan kata, apabila mereka itu menyakiti akan Nabi, Tuhan kata, Muhammad, tak sedok jadi rusing lah dengan apa yang mereka itu duk menyakiti mung tu. Tak sedok rusing gapo. Sebab mereka ni ya kecek serupa ya dengan orang-orang dulu. Kalangan umat-umat Nabi dulu, Nabi-Nabi dulu, Rasul-Rasul dulu, kena serupa ngamung ni juga. Membawa dah hati Nabi Muhammad tu jadi berasa segar, berasa ada semangat, berasa ada kekuatan kelik semula. Dengan sebab tasliyah, beri semangat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya nak beri peringatan di sini kepada umat Islam kita seluruhnya, kata kita nak belaka, mau belaka kepada kejayaan, maka hendaklah kita membentukkan diri kita. Kita ni kena bentuk diri kita dulu. Bentuk diri kita dalam arti kata kita nak wakwi diri kita ni sebagai orang yang dalam keluarga tu boleh gantung kepada kita. Sama ada kata kita ni jadi ibu, jadi bapa, jadi isteri, jadi suami, jadi mak saudara, pak saudara, tak kira lah. Ya, manusia tu yang mari daripada keluarga, yang mari daripada keluarga hak asal. Kita nak buat lagu mana keluarga kita, orang dalam keluarga kita ni adanya tenaga, adanya kuasa yang kena, adanya muka dalam masyarakat, tepat tupai bergantung oleh umat masyarakat, pasti kita tu kena kecek beri semangat semua. Kita kena cakap beri semangat semua kepada orang yang duduk bawah Tuhan kita. Kita kena kecek beri semangat kepada diri, beri semangat kepada isteri, beri semangat kepada anak cucu, beri semangat kepada anak makmum kita. Kalau kita jadi imam, jadi khatib, jadi tok nebel, tok meneh, tok pegawai, jadinya orang-orang yang pegang jawatan tinggi-tinggi, kita kena kecek beri ada semangat. Barulah keluarga kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya pergi ke depan. Ini kebanyakan benda ni dihijrahkan pada zaman kita duduk. Kerana gapo? Kerana kita tinggalnya cara yang Allah Ta'ala itu bentuknya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi apabila Tuhan suruh buat kerja, apabila buat kerja, ya kena tepuh lah dengan cobaan yang masuk mari. Apabila kita bawa benda benar, ada orang yang mempertahankan benda batil. Ya lagu tu ya. Sunnatullah. Maka macam manakah Allah Ta'ala menterbiahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai boleh jadi ketua bagi segala orang. Sifat ke Rasulullah tak apalah, tapi sifat kemanusiaan dia tu, yang tanggungnya Nabi SAW boleh bawanya orang, Tuhan buat lagu mana, Tuhan terbiah lagu mana, Tuhan betul lagu mana akan diri Nabi SAW. Betul dengan semangat. Semangat ni daripada mana? Daripada percakapan yang bagus, yang baik. Sebab tu kita nak kepada orang yang berilmu, berakal, yang adanya cara mikir,
Heran tu, sebab tu kita nak buat lagu mana, we jadi jelas, we jadi molek, we jadi terang, we jadi hadap ke depan masyarakat kita. Kena mula daripada peribadi kita, cakap pe kita tadi itu kena ada semangat sama. Ni terkadang, maaflah kita sebut dalam masyarakat hadap berlaku. Semangat payah nak cari. Terkadang anak ni kelik kepada rumah, mengaji penat letih di madrasah, di sekolah, di jamiah, di tu, di ni. Ibu bapa tadi tu tak ada beri semangat, tak ada beri apa nama kekuatan hati, kekuatan roh kepada anak. Saat situ je nak pergi ke lain tu. Juga suami kelik di rumah, kerja letih-letih, isteri kena layar dengan bercakap pe tu. Nak bercakap pe, wi pandai nak buat lagu mana, wi jadi suami kita ni ada semangat, ada tenaga, adanya perkara-perkara yang nak boleh kerja pula, pergi ke depan. Apabila kita kecek lagu tu, kita juga dapat kebaikan. Ini benda yang kita hijrah banyak. Umat Islam kita banyak hijrah benda ni, tak tahu gapo dah kecek pe tak ada. Kecek nak buat lagu mana, we habis semangat semata. Pas akhir sekali kita hadap bawah juga. Kita kecek we suami kita serabut, isteri kita serabut, we anak kita serabut, cucu kita serabut, anak murid kita serabut. Akhir sekali klik pada diri kita juga. Apabila mereka itu jadi rutuh, kita rutuh juga. Ini sebab kata kejahatan itu benda yang tak molek tadi, ia akan tipu diri kita. Sebab apa kita tak pandai nak semangat? Yang pertama, ilmu kita tak ada. Apabila ilmu kita tak ada tu sebab apa? Sebab kita jauh daripada tarbiyah hak Tuhan ni. Tarbiyah Tuhan dari hak Tuhan sendiri kepada Nabi Muhammad ni, dia nak ngajar apa kita. Bukan dia royak kita saja-saja gitu, tak. Ya royak nak kita reti faham dan ambil pergi pakai dalam hidup kita. Bukan Tuhan duk royak lepas, bukan. Dengan sebab itu berhajat kepada menggerakkan orang yang nak mentafsirkan akan Al-Quranul Karim gi dengan qawaid yang diletakkan oleh alim rabbani kita, serta akal orang nak mengajar Quran tadi itu kena kaitnya isi kandungan Al-Quran masuk duduk di dalam hidupan manusia sungguh. Bukan duk royak benda yang manusia tak boleh nak pakai, bukan. Kerana Quran ni makna kata kita nak pakai hidup. Kita ni orang hidup, kita nak pakai hidup macam mana? Kena gunanya isi kandungan Al-Quran ni lah. Dengan sebab itu berhajat kepada kita nak intaj, bahasa Syiatan nak palit lagu mana. Kita nak buat lagu mana, nak bentuk lagu mana supaya Al-Quran itu boleh berjalan. Sebagaimana Aisyah disoalkan, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang tanya Aisyah. Dalam hadis yang sabit lah daripada Nabi alaihi wasallam, dia katakan kana khuluquhu Al-Quran. Makna kata akhlak dia Al-Quranul Karim. Makna Al-Quran yamshi 'alal ard. Quran tu berjalan di atas bumi. Kita tak boleh sudut belaka. Kita usaha sebanyak mungkin kita itu boleh duduk di dalam isi kandungan dan pertunjuk Al-Quranul Karim. Kerana Quran ni yang nak bawa kita kepada jalan jaya semata-mata. Ulama kita duk baca, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ni yang nak bawakan kita kepada mana? Kepada jalan yang lebih mulia. Kita dok mundur. Bagaimana kita nak maju? Hendaklah kita mendekati Quran. Bagaimana kita nak fahamnya Al-Quran? Ada alim ulama dia. Situ ya. Heran tu kita kecek dengan cara orang manusia pakat faham belaka. Jangan kita duk mengkeruhkan air kata bagaimana kita nak faham Quran, bagaimana kita nak mendekati Quran, bagaimana gitu, bagaimana gini. Kita sebagai orang yang hak duduk bawah orang Tuhan ni, orang biasa ni, cari orang yang reti pandai. Jangan duk pakai cara-cara mikir umpama tu nak menjauhkan kita daripada Al-Kitab, Al-Quranul Karim. Itu adalah benda yang silap jalan kita turut. Silap jalan, kita yakinlah benda tu benda silap jalan. Dan dia nak bawa kita pergi pada mana? Pergi pada hiyallati aqwam, jalan lebih molek lagi. Satu sekarang, wa yubashshirul mu'minin.
Quran ni beri berita gembira kepada orang yang beriman. Orang beriman macam mana hak dapat gembira? Allazina ya'maluna as-salihat. Mereka yang amal-amal yang bagus, amal-amal yang soleh. Amal yang soleh ni tak ada manusia hak tak nak, hak tak si. Manusia tak ada kata tak mau kepada amalan yang soleh, tak ada. Awak apa? Kerana amalan yang soleh ni tertolak daripada amalan yang soleh. Yang pertama sekali, sihat badan. Soal kata, manusia mana kata tak sihat badan? Tak ada. Sihat badan dengan sebab kita ada amalan yang soleh. Yang kedua, akal fikiran kita jadi cermelang. Yang ketiga, budi pekerti akhlak kita jadi mulia. Yang keempat, cakapan kita jadi molek. Jadi tak jadi panas, jadi tak jadi benda yang serabut dan sebagainya. Tu makna kata allazina ya'maluna as-salihat. Pas lagu mana dapat ganjaran itu? Wa ya'mal as-salihat anna lahum ajran kabira. Bagi mereka itu ajran kabira, katanya ahli tafsir, yakni al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Katanya ulama, siapa tak masuk syurga dunia, nescaya tak masuk syurga akhirat. Syurga dunia makna kan? Ketenangan hak tadi. Amalan yang soleh tadi, amalan yang baik tadi, kebaikan tadi. Siapa dia tak ada benda tu, ya bagaimana dia nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak? Dengan sebab itu, marilah sama-sama kita dengarkan cara yang Allah Subhanahu wa taala tarbiyahkan orang semulia-mulia orang. Tak ada dah nak lebih pada Nabi Muhammad SAW. Hingga dengan Jibril lebih Nabi kita lagi. Kita dok ngaji nak tengok kata Tuhan betul lagu mana orang mulia siapa jadi mulia gini. Kita nak tengok di sudut kemanusiaan. Kita tak ada nak tengok di sudut kerasulan. Kerasulan kita beriman semata-mata dia kata ya rasul, tetapi dia adalah manusia seperti kita. Bagaimana dia boleh bawa orang duduk di belakang dia, tanggung ke jawatan, beban ni, kekuasaan di atas bau dia tu macam mana? Siapakah boleh jadi ketua orang? Ni cara dia lagu ni. Allah Subhanahu wa taala ada royak mari. Tu dah. Tu dia. Baik. Itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan je wis semangat lalu. Apabila Nabi goyak, Nabi sakit, jadi supaya habis semangat, duk kena kata demo, kena tuduh demo, menyakiti demo, gitu dan gini, Allah Ta'ala wis semangat. Wis semangat kata kan? Tuhan wis semangat kata, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika. Jelah. Apa dikatakan bagimu ya Rasulullah? Rasul-rasul lain pun kena supamu juga. Ini perkataan ni harga ni. Ada harga ni perkataan ini. Bukan perkataan yang biasa main. Sebab tu apabila orang kita ni dia kena gapo-gapo berhajat hati dia pada tempat yang dia itu nak cari kesenangan hati, kita beri. Terutama kita sebagai orang dalam keluarga kita, pemimpin dalam keluarga, asah bagi keluarga, baru tu baik jadi orang. Ni kita ga ya Allah. Allahu bihi alim, cakap tak pandai. Cakap tak pandai. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin ali wa dzu iqabin alim. Sesungguhnya Tuhanmu tu ya Rasulullah sangat terberi maaf. Ya wisuhi maaf. Tuhan tu bersangat terberi maaf, wi ampun, maghfirah, dan dia itu ampunnya seksa yang sangat dahsyat, pedih dan sebagainya. Ni kita nak buat kesimpulan. Kita tafsir mari dah, kita dengar dah ahli tafsir pada alaqah ataupun jelasah telah lepas tu. Hari ni kita nak, malam ni kita nak tengok pula apa ayat yang ke 44 daripada surah Fussilat. Jadi kaitan tadi itu, orang-orang musyrikin ini ya perangai dia itu ya kira kepada diri dia banyak dah. Kira kepada diri siapakah luput gapo nama? Diri dia hak dia nak pakai sungguh tu luput. Orang kira ke diri banyak berdoa ni orang tak mulia, orang kecil, otak kecil, jiwa kecil. Jiwa tak luas. Tu makna orang kira ke diri banyak berdoa. Orang lagu ni tak mulia hidup dunia pun. Kalau boleh masuk syurga, apa syurga pangkat hak biasa jelah. Kalau ia sebab ia orang beriman juga.
Tetapi nak royak kata kita sebagai orang Islam ini, ya tak ada nak situ. Ya benar, kena kira kepada diri, tetapi jangan kita kira kepada diri kita tinggal bagi hak besar lagi. Lah mana? Yakni kira kepada diri siapa kata tinggal syurga Allah Ta'ala. Salah. Kira kepada diri siapa kata tinggal kebenaran. Salah. Kira kepada diri siapa tinggal agama. Salah. Nampak tak tu? Kira kepada diri makna kata, kita nak buat lagu mana, diri kita ni sihat, adanya semangat, ada kekuatan. Tu kita nak pergi tolong pula orang, tunjuk hajar pula orang. Tu tak apa. Tu kena dengan fitrah manusia, ya gitulah berjalannya dia. Kata tapi hak ni tak, ya kira pada diri semata-mata. Nak kau semata masuk dalam kocek dia, masuk dalam perut dia, masuk dalam harta dia, nak kau semata. Tak ada, beri sikit habuk. Ini adalah usul kemunduran. Umat kita jadi mundur dengan sebab orang yang kita tak depan bersikap lagu tu. Bagaimana kita nak jadinya umat yang bertamadun, umat yang jadi depan, umat yang maju, reti hakikat dunia, jadi ketua dalam dunia sebagaimana orang-orang kita dulu masa adanya khalifah dan sebagainya. Ya tak boleh nak pergi situ. Dengan sebab hati orang jadi ketua kita ni jadi sempit. Nampak tu tak? Kurang ya gitulah, banyak banyak yang lagu tu. Lalu ia duk PA apa yang Nabi Muhammad SAW duk baca kepada dia PA. Puak ni wahai PA kan tik. PA ni makna kata kan wahai pikul cok kalau bahasa petani enggak. Faham tak? Pikul cok ni makna kata mecok. Wahai mecok lah. Nah, wak gini pun tak kena, wak gini pun tak kena, wak gini pun tak kena, wak gini pun tak kena. Akhir sekali jadi tak sempurna. Tu jalan. Tak sempurna cara memikir. Lah mana? Orang nak wish syurga kepada dia, ya tukar syurga nak ambil dengan kau. Orang nak wish hidayat kepada dia, ya tukar hidayat dengan kesesatan. Yalah. Orang nak wish Islam kepada dia, ya tinggal Islam, ya ambil kejahiliah. Orang nak wish iman kepada dia, tinggal iman, ya ambil kufur. Tu mana tak sempurna. Hak tu hak tak sempurna sungguh tu. Heran tu. Orang tak sempurna makna kata bukan makna kata orang yang kita dah nampak tak cukup, tak berapa tu hak tu pangkat bawah ya. Hak tak sempurna pandai buat kapal tubai, pandai buat komputer, pandai tu pandai ni, akhir semua lembu. Tu tak sempurna tu. Akhir semua berhala, hak tu tak sempurna tu. Akhir semua kubur, hak tu tak sempurna. Hak tu hak tak sempurna sungguh. Bila kita faham masalah ni. Baik. Lalu dia duk PA lah mana sangat. Dia duk PA hak ni sangat ni. Dia kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia kata walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa 'arabi qul huwa lilladheena amanu hudan wa shifaa walladheena la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ini ayat yang ke-44 ni. Tabiat orang tak sen ya apa nama orang panggil bahasa orang tua panggil katakan berdalih 1000 kali dalih dia kata. Kalau ia tak sen juga tak sahwat kan. Supaya hak nak. Ya 1000 kali dalih juga. Nyok kucar gitu, nyok pauk gini, ya nak. Kalau ia tak safe pun supaya juga. Tu tabiat manusia. Tabiat manusia tu ya gitulah. Dengan itu, maksud macam mana ni? Maksud macam mana? Kita tengok maksud dengan cara sepatah lalu. Walau ja'alna, kita tengok sepatah lalu dulu nah. Kita tengok sepatah lalu dulu. Jadi belum daripada kita nak tengok maksud, kita klik sini sikit. Dia kata tak kala Allah Subhanahu wa taala sebut akan Al-Quran. Tuhan suruh tu Nabi Muhammad sebut Quran, baca Quran maksud kepada dia ni. Sedangkan Quran ini sefasih-fasih bahasa. Makna kata sejelas-jelas bahasa dah. Terang-terang bahasa dah. Ada dalam tu balarah lagi.
Dia puak Quraisy ni bukan puak tak adanya ilmu pengetahuan, ada. Nah, puak reti balarah, reti syair, reti boleh beza di antara ni kala manusia, ni kala jin, ni kala malaikat, ni kala Tuhan. Dia tahu puak-puak ni. Ni puak-puak Quraisy ni dia tahu. Serta ayat Tuhan ini pada lafaz dia, pada makna dia tu seolah kata jadi muhkam, tak ada jadi kecacatan, kekurangan apa-apa. Sekali pun begitu, orang-orang musyrikun tak beriman juga dengan Quran. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala nak rayak kita tahu kata kan. Nak rayak kata orang apabila dia tak mau, dia tak dia tak setuju dengan hati dia, molek setara mana, baik setara mana, rupa janguk setara mana, dia ngiling juga. Ni tu hadap rayak ni. Quran ni sehabis-habis bahasa. Setinggi-tinggi bahasa, setinggi-tinggi uslub. Susun ni ayat dia, susun ni kalimah dia, lafaz dia, makna dia. Habis bahasa nak royak. Awak apa? Kerana dia kala Tuhan. Maka nak tengok kata molek tu tak ada dah. Tak ada tepat yang kita nak pergi panggil kata nak pergi mempertikaikan. Nak pergi kata gitu kritik situ tak ada. Serta dimakian itu Quraisy tak sah juga, musyrikun tak sah juga, tak terima juga. Tu. Lalu Allah Ta'ala beri pengingatan bahawasanya kekufuran mereka dengan Al-Quran itu orang panggil kufur ainat. Gapa mana kufur ainat? Kufur dengan takabur. Kufur dengan dia itu zalim kepada diri yang bersangat. Itu kufur apa situ? Mana dia nampak kata molek tapi dia tak boleh nak terima kerana dia nak ambil hak tak molek. Hak ni panggil kufur musyrikun, kufur dengan benda hak molek. Kufur dengan hak benda hak molek sekali. Dia pun mengaku kata molek. Tapi dia tak say juga. Sebab tu kita jangan duk berasa hati sangat. Terkadang kita beri benda hak molek ke orang tak seterima benda molek. Bukan arti kata kita tak molek. Tak. Terkadang kita molek dah, kecek kena dah, royak kena dah, wak kena dah. Nya kena lagi. Hak tu panggil tabiat biasa. Ni tu had royak. Allah Ta'ala sendiri duk royak dalam Quran dia. Ambil lagi pakai dalam hidup kita. Ambil lagi pakai dalam hidup kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Kan ini ajaran. Barulah hati kita berasa tenang. Ada lagi ke cakap yang lebih molek daripada kalian Tuhan? Tak ada dah. Hingga orang musyrikun sendiri. Walid ibn Mughirah sendiri aku kala Quran. Walid ibn Mughirah mana kata kalau zaman kita agak ketua agama hak besar sekali. Kalau tempat agak dalam wilayah kita ni nah, mana kata ada majlis, ada tu ada ni, dia ni culan, hak duk dibakok kalau hak dalam negara sia ke. Hak tinggi sekali kembali urusan agama klik dia. Tu. Tapi hak tu pangkat duk dia, kealiman duk dia, tak ada dia boleh tanding. Terkadang orang kita ada pangkat tinggi tapi keilmuan tadi itu ada lagi orang lebih. Hak ni tak. Hak ni ya pangkat tinggi, ketua. Ilmu yang atas juga. Tak ada boleh siapa dia tinggi. Yang ngaku kata Quran hak kita duk baca ni kata semolek-molek kalam. Sehebat-hebat cakapan tapi tak boleh juga nak terima. Payah kata lagu mana? Dia nak tunjuk kata dia tak boleh nak terima Al-Quranul Karim, dia kata lagu mana? Dia kata gini. Dia kata sebagaimana ayat hak tu heroyak tadi itulah. Katakan maksud dia. Dan kalaulah Al-Quran itu, kalaulah Quran tu kami jadikan dia dalam bahasa asing. Tu makna kata walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya. Ja'alna di sini bukan makna khalaqnahu, tak. Al-Mu'tazilah pakai kata khalaqnahu, kira kata ja'ala tu makna khalaqa, tak. Sebab tu dia pergi kata Quran ni makhluk, bukan. Di sisi ahli sunnati wal jamaah min sayyarnahu. Tuhan menjadikan, menjadi bukan makna mengada. Mengada daripada tak ada kepada ada itu makhluk. Hak ni Tuhan kalam dia, sifat dia, bukan makhluk Allah Ta'ala.
Faham tu nah? Ha tu. Walau ja'alnahu ay walau sayyarnahu Qur'anan a'jamiyya. Kalaulah Allah Ta'ala kata, jikalaulah Al-Quran itu kami jadikan dengan bahasa asing, bukan bahasa Arab lah. Bahasa asing ni maknalah macam mana? Makna kata bukan bahasa Arab. Orang ajar je jenis bagi dengan besar-besar manusia kita, ada Arabi, ada A'jami. Dalam A'jami itu ada beberapa fasa pula. Ada Cina, adanya Keling, adanya Melayu, adanya gapo lagi kata gila. Nampak tu tak? Dalam bahasa Arab, hak Arabi bagi Arabi, tapi ada juga Arabi hak pesing asli dia, keaslian dia, Arabi pesing campur, Arabi bahasa tu, baka tu. Nah, lahjah lagu tu, lahjah lagu ni ada pula. Tapi nak kecek dengan hak kasar-kasar, Arabiyun wa A'jami. Orang Arab dan bukan orang Arab. Ya situ ya. Ya tepat jadi tak serupa tu kita kecek jadi masuk gi dulu. Apa kecek dengan sekali lalu nak pendetailan bab lain lah pula. Baik. Lalu puak dia kata Allah Ta'ala doa ya perangai puak dia. Ya tak saya terima Quran. Dia tadi itu faham tak Quran faham? Bukan tak faham. Reti jelas pula tu. Bukan makna kata biasa main puak kita. Oi. Nak banding tak leh ni. Puak-puak kureh dengan kita ni. Tapi kita orang berimeh. Walaupun orang A'jami pun. Orang Arab sekarang ni orang berimeh. Arab lah ni tak boleh juga nak mengatasi dia. Dia asal dia. Tak sama. Tu. Lalu Tuhan kata, jikalau lah Al-Quran itu kami jadikan dia dalam bahasa asing, lah nak jadi. Laqalu jawab pada lau tu. Laqalu laula fussilat ayatuhu. Kau tu pula. Nescaya tentulah. Setengah ulama jawab pada lau terjemah dengan tentulah. Bahasa ulama kita dah jamari. Nescayalah. Boleh belaka. Nescayalah mereka akan berkata. Ya katalah ni pula. Ya berdalih lah ni pula. Alana. Mengapa tidak laula fussilat ayatuhu, mengapa tidak dijelaskan ayat itu, ayat-ayatnya dalam bahasa kami? Apa tak Tuhan tak waktu turun bahasa kami? Ya kok tu pula. Tuhan waktu turun ayat dengan bahasa Arab dah, ya reti dah, tapi ya tak saya terima. Ya kata ya katalah, ya dak kata Tuhan tahu dalam hati dia ya tak saya terima tu. Kalau Tuhan wakri bahasa lain pun hingga kata. Bahasa lain di sini makna kata waktu orang apa di atas Muhammad ni. Waktu orang di atas Walid Ibn Mughirah ni lah. Sebab gapo yang nak lagu tu? Sebab dia dok kira kata Muhammad ni orang muda. Nah, orang muda. Orang yang dia dok tengok dia kecil lagi. Orang yang dia tadi itu tak berasa mulia mana. Ya manusia kita ialah tu. Ya lagu tu tabiat manusia tu. Dia berasa dak agungkan Walid Ibn Mughirah sebab dia orang tua. Serta Walid Ibn Mughirah ni orang alim pandai di sisi dia. Tapi Tuhan ni Masya Allah juga. Yaf'alullahu ma yasha. Allah Ta'ala nak buat gapo hak ya kandak. Kita tak boleh nak jadi bahasa siapa nak kau-kai perbuatan Tuhan. Tak boleh kita nak pergi gaduh-gaduh, pergi pandai-pandai perbuatan Tuhan, tak boleh. Allahu Akbar. Nak buat lagu mana kita hamba nak pergi kata gapo ke dia Tuhan. Kalau kita tak turut dia, kita juga rugi. Kalau kita turut dia, kita dapat kejayaan. Kita dapat jadi diri kita itu kemuliaan dunia dan akhirat. Turutlah, turut. Nak buat kan? Ini cerita hak Allah Ta'ala duk royak ni benda hak benar ni. Lalu tabiat manusia ni yang nak lari tak boleh. Nampak dah tu kalau dia besok orang sekapung dia. Nah, orang sekapung, orang duk dalam apa nama suasana tu lah, dia tak akak. Dia tahu kata Muhammad ni bakar molek. Dia tahu kata Muhammad ni amin. Ada amanah. Dia tahu kata Muhammad ni tak dusta. Dia tahu kata Muhammad ni perangai molek. Dia tahu kata Muhammad ni cidik. Tapi tabiat orang kita ya lagu tu.
Tabiat lagu mana? Apabila orang tepat anak tepat, orang dalam kampung sendiri tak mau nak akad, ya lagu tu. Ya nak lari tak boleh. Kita royak banyak kali dah benda-benda ni. Kita boleh mikirlah. Nampak dah tu? Lalu dia berasa, perangai dia berasa nak pergi turun di atas Walid ibn al-Mughirah, tak suruh turun di atas Nabi Muhammad SAW. Lalu Tuhan balikkan. Balikkan lagu mana? Balikkan tujuan hak dia kata bisik dalam hati dia tu. Gi dengan bahasa lain. Supaya nak kecek dengan orang cidik ni tak boleh kecek betul-betul. Lalu Tuhan kata, hey, kalau aku buat turun bahasa lain, seolah kata halih tepat daripada Nabi Muhammad kepada hak lain, nascaya buatmu kata lagu ni pula. Ya lagu tu. Kalau buat turun, fardu kata, kalau buat turun di atas Walid ibn al-Mughirah, mu boleh terima ke? Tak juga. Ya orang kita, ya lagu tu sungguhlah. Kalau lah ya tak say gak ya Allah, mallahu bihi alim. Kalau ya tak say, kecek lah mana, royak lah mana, molek lah setara mana. Ngiling, tak say. Ni nak royak kata benda hak nok ni, berasa mau dalam hati, jiwa manusia ni. Satu nikmat besar juga. Bukan benda halus-halus lah. Bukan benda halus-halus, bukan benda main-main. Tak, nikmat besar. Orang duk jadi nampak benda molek jadi molek, nak terima benda molek, semangat duk berpanjang. Oh, nikmat besar tu. Nikmat besar tu. Bukan makna kata tu, bukan tak nikmat tu. Oh, kita duk berasa kata nikmat wang sahaja. Tak. Benda tu lebih daripada wang lagi. Nampak tu tak? Sebab apa? Sebab dengan perkara tadi itulah nak bawakan kejayaan kita. Bahawa tak berhajat ke? Berhajat juga. Tapi Tuhan jamin. Tuhan jamin. Masalah harta benda ni kita gerak ya. Ya ada boleh. Tak usah bimbang tu. Tetapi pendirian banyak mana hak Tuhan duit dalam kocek tu penuh. Tapi pendirian tak betul. Semangat dia tak betul. Cara mikir dia tak betul. Apa beda? Mal faedah ba'da hadha? Apa faedah lepas daripada itu? Tak ada faedah. Dengan sebab itu kita kena tahu kata hak mana lebih penting, hak mana lebih mulia, hak mana lebih kena. Jalan molek. Jalan molek. Apa heran tu nah? Makna kata walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Nascaya ia akan berkata, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayat di dalam bahasa kami? Boleh kita nak faham? Sedangkan Tuhan nyata lagi, nyata dah. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ayat lain tafsir. Kitab ni makna kata kitabun anzalnahu. Tuhan buat turunkan kitab ni lah mana? Fussilat ayatuhu. Ditafsirkan, dijelaskan akan ayatnya. Jelas dengan apa? Jelas dengan lafaz, jelas dengan makna, jelas dengan arti pengertian jelas. Tak ada nak royak kata, Quran ni tak jelas. Tak, ya jelas. Diri Quran tu jelas dah. Wa ahsana tafsira, sebaik-baik penafsiran, penjelasan. Tak pandai setara tu, takutnya manusianya dakwa kau tu kau ni. Hatta pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Hatta Rasulullah mari menyata pula sekali lagi supaya manusia itu boleh ambil pengertian, boleh faham dan sebagainya. Tak juga manusia nak boleh terima. Masya-Allah sungguh. Ya Allah, sebab gapo nak kita tengok? Sebab gapo? Dengan sebab kenyataan Quran keterangan Quran arti dan makna lafaz sebut tab gapo nama cukup lekat, tapi mereka tak terima juga, tak boleh nak terima juga. Ada penyakit gapo? Nanti kita ikut bersama. Nanti kita ikut bersama adalah ayat yang ke-44 ni nyata belaka penyakit-penyakit dia. Maka kita ngaji hak ni supaya kita nak tengok diri kita. Kata kita ni duduk sini ke tak? Kalau kita duduk sini, ubah. Ciri-ciri ni ada di kita, kita ubah. Jangan kita mengkekali. Kerana benda ni akan jadi kebinasaan bagi kita sama sekali lah kalau kita berkekalan di atasnya. Lalu lagu mana? Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Ada situ tu. Laula fussilat ayatuhu. Kemudian dia kata
a'ajamiyun wa arabi. Apa makna a'ajamiyun wa arabi? Kita tengok di sini. Kita tengok di sini ulama kita makna dia ni Al-Quranun a'jami wa rasulun arabi. Gikut tu. Sepatuk ke ya paling pula sepatuk ke Quran itu bahasa a'jami sedangkan rasul itu arabi. Sedangkan rasul itu arabi. Ni Tuhan nak kecek dia nampak dia jelas, dia reti. Kata Al-Quran itu tak boleh nak bahasa lain. Hawak apa? Sebab Allah Ta'ala royak kata, Allah Ta'ala utuskan tiap-tiap rasul bilisani qaumihi liyubayyina lahum, dengan bahasa kaum dia, supaya rasul itu menyatakan hukum hakam, masalah iman, masalah ibadat, masalah ihsan kepada kaum dia dengan bahasa dia. Ya Tuhan tak buat menyalahi lagu tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala hakimun khabir, sangat bijaksana, sangat mendetailkan masalah. Tuhan tak buat lagu tu. Tapi Tuhan nak jawab di atas PA perangai orang hak pasal mana, orang hak pasal tak seterima benar-benar ni. Kalau Tuhan buat turun bahasa Arab, dia PA pasal tu. Kalau Tuhan buat turun bukan bahasa Arab, ni kata pasal ni. Tu maknanya gitu. Lalu katanya ulama a'ajamiyun tu mari dengan hamzah inkari tu. Hamzah al-inkari. Mari dengan hamzah inkari. Ai Quranun Arabi wa nabiyyun Arabi. Tu maknanya. Ingkar tu. Sepatut kena awak lagu tu. Adakah sepatut? Tu. Bahasa-bahasa Melayu kita terjemah lagu tu hamzah inkari ni, adakah sepatut? Tu dia gikut tu. Apa tu dak? Adakah sepatut Tuhan awak lagu tu? Kalla, tidak sama sekali. Tak Tuhan tak awak lagu tu. Lalu apa nama ni, kita tengok tu penafsiran setengah-setengah daripada ulama kita. Nanti dulu sini kita tengok apa nama pengertian dia sikit. Patutkah kitab itu berbahasa asing sedangkan rasul yang membawanya berbahasa Arab? Ni tu makna dia sepatah lalu dah. Maksud dia sepatah lalu. Jadi ayat ni ada beberapa qiraat. Ada beberapa qiraat. Abdullah bin Abbas dengan Hasan Al-Basri, dia baca gini, dia baca laula fussilat ayatuhu ajamiyun wa arabi, dengan tidak ada hamzah istifham. Laula fussilat ayatuhu arabiyyun wa a'jami, baca di atas la ala wajhi istifham. Mana kata bukan baca di atas wajah, kita nak istifham. Apa makna istifham? Mana nak soal tanya. Mana kata baikkah halan ja'ala ba'da ayatihi ajamiyyan wa ba'da ayati arabi? Boleh jadi ke seolah kata menjadikan setengah daripada Quran itu bahasa Arab, setengah daripada Quran itu bahasa bukan Arab. Seolah kata Al-Quranul Karim hak tu hewat turun tadi itu ada hak berbahasa Arab, ada hak bahasa bukan Arab dalam Quran tu lah. Sepatut kena awak lagu tu. Itu penafsiran Abdullah bin Abbas dengan Hasan Al-Basri. Tapi ulama tafsir kata hak yang terpilihnya iaitu pendapat qiraat yang pertama tu lah. Qiraat dia kata hak adanya hamzah istifham. Qiraat jumhur kita baca ni daripada Hafsin an Asim ni dia baca laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi. Tu a'jamiyun wa arabi, mari dengan hamzah al-inkari. Dengan hamzah al-inkari. Faham tu dah? Baik. Maka ayat ni ayat kita dengar ni, dia katanya alim ulama kita kata sebab nak turunkan ayat ini ni ada seorang nama Yasar anak Fakihah. Seorang nama Yasar anak Fakihah, dia ni adalah daripada pembelaan Bani Khadrami. Al-Hadrami, bukan Khadrami, Hadrami. Hadrami ni makna satu kabilah yang duk banyaklah orang pengen kata orang lebih lah zaman tu banyaklah anak-anak tangan dia yang dia itu duk pera duk buah kereta hair dia. Ada seorang nama Yasar anak Fakihah.
Dia ni masuk di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ni dia masuk di atas Nabi Muhammad, masuk pergi jumpa dengan Nabi lah alaihi salatu wassalam. Sedangkan Yasar anak Fakihah ni adalah orang Yahudi. Asal dia tu orang Yahudi, orang tak ada beriman lagi lah. Lalu dia ni Yasar anak Fakihah ni orang alim ulama di kalangan orang Yahudi. Boleh baca kitab. Makna kata dia boleh baca kitab. Dia bolehnya menerangkan isi kandungan apa yang ada dalam buku. Orang boleh baca kitab tak supong, orang tak boleh baca kitab. Kita apa faham gitu kan? Lalu katanya al-musyrikun, orang musyrik ni dia lagu tu dia nak cari kecacatan di mana. Dia tak ada nak tengok kebaikan, mata dia nak tengok tempat cacat mana, situ dia nak pergi cari. Katanya ulama setengah-setengah daripada ulama nafsi, jiwa dia, maaf lah, jiwa dia lalak bukan madu. Azakumullah. Lalak ni tabiat dia ni yang nak pergi cari mana tempat dia. Tempat hak buruk mana yang nak pergi situ. Afanallahu wa iyyakum. Ada pemadu yang nak pergi cari tempat hak bersih mana, jadi penawar mana, yang nak pergi situ. Maka jiwa tabiatin nafsil insan kilahuma. Duk di antara dua tu. Wa imun nah wa imun zubab. Ya Allah. Wa imun madu wa imun lalak. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Mana awak kan tu? Jiwa kita ni, jiwa manusia nampak tengok tepat tak molek mana sikit je. Ayo tengok situ. Dengan sebab itu ajaran Islam mari nak potongkan sifat ke apa nak tak baik tadi itu tubik daripada jiwa kita. Kata man satara musliman satarahu Allah lahu yaumal qiyamah. Siapa dia pergi katuk ke aib hak dia tahu daripada saudara dia hak muslim, Allah Taala katuk ke aib dia di hadapan orang ramai di hari akhirat esok. Tu ganjaran. Kenapa hadis ni datang mari? Asbabil wurud, sebab datangnya hadis ni mari ni tak lain tak bukan kerana nak mematahkan tabiat hak cemar tadi. Tabiat hak mana? Tabiat hak jadi lalak tadi. Mana tak molek, situ yang nak kecek. Mana tak molek, situ yang nak buka. Dengan sebab itu Allah Taala larangkan kita, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Lagu mana? Sesungguhnya mereka yang suka bawa berita buruk yang nak mencemarkan, memunuhkan maruah seseorang Muslim duduk di dalam masyarakat Muslim, orang lagu ning ni lahum azabun syadidun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang sangat pedih, dahsyat, dunia lagi belum daripada akhirat. Suka tuduh orang, suka kata ke orang, suka mengupak ke orang, sukanya apa nama keburuk ke hak orang. Lalu musyrikun sifat yang lagu tu. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Sifat yang lagu tu. Lalu dia katalah mana? Dia kata, faqalu, maka katanya musyrikun, allama Muhammadan Yasar ibnu Fakihah. Dia kata, Muhammad ni tak lain tak bukan ambil Quran ini daripada Yasar anak Fakihah ni. Seolah kata Muhammad ni berbudi bahasa, berguru dengan orang Yahudi nama Yasar anak Fakihah tu. Tak ada hak lain Muhammad. Tuduh semata-mata. Lalu Fakihah ni, lalu Yasar anak Fakihah ni, dia orang berakal. Orang Yahudi tapi berakal. Ada. Bukan tak ada. Yahudi lah. Tetapi keinsaniyah, sifat kesemulaan kemanusiaan dia tu, ya manusia. Manusia yang baik ni, dia tak boleh nak terima benda tak baik. Lalu dia dengar kata orang Quraisy ni duk tuduh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata ambilnya Quran daripada dia. Lalu dia katakan, Yasar anak Fakihah tu katakan, dia kata lah, tidak, bal ana ata'allamu minhu wa huwa yu'allimuni. Allah, kalamuhul haq wa in kana yahudiyan. Sekalipun dia Yahudi tapi kalamu haq, kalau ia tu benar.
Dengan sebab itu ad-dinul Islam yu'allimuna, agama Islam kita ni mengajarkan kita terima benar-benar walau kana min ayyi syai', walau kana min ayyi syakhs, sekalipun daripada mana-mana orang, terima benar-benar. Ni orang Yahudi kata. Dia kata tak. Bahkan aku ni ata'allamu minhu, aku dok ngaji ilmu ambil pandai daripada Muhammad. Dia hak mengajarkan aku, bukan aku mengajar dia. Jawab gati daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat kata orang apabila jadi orang Tuhan ni, Tuhan akan ambil orang hak lain ni. Mari jawab gati kepada Nabi Muhammad. Orang Islam ke? Tak. Orang Yahudi. Musyrikun ni kalau orang Yahudi kata senyap lalu dah. Sebab apa? Ya patah romo. Lalu Tuhan ni gunakan orang Yahudi ni bersuara. Muluk lah pasal petani kata muluk. Katakan no. Aku tak, dia tak ada mengaji pada aku. Quran tak ada ambil pada aku. Aku pula ambil ilmu daripada dia. Aku pula, dia tu mengajar aku, bukan aku mengajar dia. Disebutkan oleh alim ulama kita daripada setengah daripada asbabin nuzul yang menurunkan ayat. Hak katakan a'ajamiyun wa arabi. Allah. Yalah tu. Lalu ni Tuhan nak rakyat kepada kepada orang yang beriman, utama sekali kepada Nabi SAW. Muhammad, rakyat kepada orang Yahudah tadi tu, orang tak saya terima benar-benar tu, kayak kena. Tengok. Ia kata, qul, kata olehmu ya Rasulullah, huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Ia tu Al-Quranul Karim itu, malah mana? Al-Quranul Karim itu, qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Ulama tafsir katakan, tengok. Kata olehmu ya Rasulullah, ini Quran ini bagi mereka yang beriman dengan dia, ada petunjuk bagi hatinya dan penawar di dalam dada seseorang. Penawar apa? Daripada apa? Daripada syak keraguan dan daripada was-was hak syaitanir rajim. Jadi Al-Quranul Karim itu sebagai penawar. Penawar bagaimana? Lilladzina amanu. Qul, kata olehmu ya Rasulullah, huwa tu iaitu Al-Quranul Karim tu. Quran ni adalah penawar. Bagaimana? Qul huwa. Al-Quran itu bagi mereka yang beriman. Makna kan mereka yang beriman? Ai mereka yang membenarkan akan Allah Ta'ala, akan Rasul, akan rukun iman yang 6. Tu makna kata alladzina amanu. Hudan wa shifa, iaitu apa nama? Iaitu petunjuk. Petunjuk hudan. Kita manusia ni sungguh pun duduk di dalam kegelapan. Cahaya lampu ni orang panggil kata cahaya yang hissi luar. Tetapi hudan di sini, hudan minad dalal. Hudan minad dalal macam mana? Makna kata kita tak sembah lain daripada Tuhan kita yang menjadikan kita. Terkadang duduk bawah lampu tapi sembah lembu. Terkadang duduk bawah lampu tapi sembah berhala. Duduk bawah lampu tapi sembah jin, syaitan, hantu dan sebagainya. Itu adalah sesat. Ad-dalal hiya zulmah. Dalal ni sesak ni gelap. Apa nama? Al-iman hiya nur. Hudan ni hiya nur. Huda ni makna petunjuk iaitu cahaya. Yang nak buat tak boleh juga tu. Kita tengok kata ya kecek dengan kita, sempurna molek akal fikiran. Cara mengira ilmu hisab. Ilmu hisab mana hitungan. Kalau bahasa siapa panggil ilmu kanisat. Derah cara memikir otak dia dan sebagainya. Cara gapo lagi ikut kita tanya. Ikut kita bicara dengan dia berhayat belakang. Tapi sembah berhala. Sembah lembu. Nak buat tak boleh tu. Tu nak ayat kata dia duduk di dalam kesesatan. Duduk di dalam kesesatan. Kita terkadang nak otak tak derah sepanjang dia, tapi kita tak sembah lain pada Allah Ta'ala. Itu kita duduk dalam hidayah. Benda ni halus. Bukan benda mudah-mudah ni.
Nak ui napak kata benda hak batil jadi batil, benda hak jadi hak. Oh payah, bukan mudah. Berhajat pada hidayah. Hidayah mana ni? Iaitu hidayatul Quranil Karim. Qul huwa lilladzina amanu huda. Allahu akbar. Cahaya, petunjuk. Lil absar wa syifa' lil qulub. Boleh kita nampak benda hak benar jadi benar, hak tak benar jadi tak benar, dan Al-Quran itu jadi syifa'. Apa mana syifa'? Mana penawar bagi hati. Sebab gapo tu ayat atas penawar bagi hati? Gapo mana penawar bagi hati hak Tuhan nak royak we kita faham ni? Mana terkadang kita ni manusia di hidup pe harian ni jumpa dengan perkara yang lukakan hati ni banyak ke sikit. Tak nak pergi cari ke lain, terkadang duduk dalam keluarga tu lah. Nampak tu tak? Terkadang kita tak boleh gapo satu perkara melukakan hati kita. Terkadang dengan sebab cakap dengan perbuatan, dengan suasana, membawa hati kita tu jadi luka. Membawa hati kita tu jadi sebab, hati kita tu jadi tak tenang, hati kita tu jadi berasa kata rusing. Akan tetapi apabila kita tengok kepada hidup, tengok kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, maka dia akan boleh perobatkan hati kita daripada perkara tersebut. Sama ada masalah harta benda, masalah pangkat, masalah apa nama minum makan ni, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah tu masalah ni, ia akan bukakan kita daripada sepik dada kepada luas. Itu makna kata qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya lagi kata Tuhan buat turunkan Al-Quranul Karim jadi syifa'. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa', perkara yang jadi tenang hati, jadi penawar bagi hati. Wa hudan, dan jadi pertunjuk. Tuhan wari bawa data syifa' dulu, mentakhirkan, membelakangikan kalimah hudan. Di sini Tuhan royak kata qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa'. Wari hudan dulu, syifa'. Ya ada takhir wa taqdim, ada mendahului, ada mentakhiri. Dalam kalimah Quran ni kena tengok pada makam dia, tepat dia hak Tuhan letak tadi, hak Tuhan sebut tadi itu, ya ada tujuan dia, ada maksud dia yang sesuai dengan itu kalimah. Ni tepat yang kita kena tahu ni. Tepat yang kita tahu, kerana kita nak tupainya diri kita supaya nak diri kita itu jadi gapo? Jadi boleh ambil pengajaran daripada Al-Quran pergi pakai dalam hidup. Nak hasilkan kita tinggi mana makam kita dalam syurga esok, ya duduk di atas qadam mana kita boleh faham Quran, amal dengan Quran. Ya duduk situ. Dengan sebab itu ilmu alat semua kita nak tadi, kita dak mengaji semua, nak khidmat pada Quran ni. Sebab tu kena buat ada belaka alat dia, barulah kita nak memahami akan Al-Quranul Karim. Nampak je tak? Kita dengar hak masak dah. Dengar hak orang hak masak dah, orang tak masak lagi, tak salah, tak salah kacau. Dengar hak masak dah, hak buah dah, boleh makan selalu. Bukan nanti duk tanah baru tu tak apalah. Tetapi kita sebagai orang ni cari hak masak dah. Cari hak masak dah tentang masalah mentafsirkan Al-Quran, ya boleh buat khulasah bagi kita, boleh kita pakai selalu dalam hidup kita. Itu utamanya kita sebagai orang Islam kena duduk situ. Baik. Itu Al-Quran nisbah bagi kita orang beriman. Berasa serabut, rasa tak boleh. Rasa nak boleh satu perkara tapi tak boleh. Baca Quran, rasa tenang hati. Banyaklah kita tak kena sebut situ. Berasa sedih hati. Orang buat dengan cakap demo tu, dengan perbuatan demo ni, dengan sebab kita kerja, dengan sebab kata kita duk main dengan gapo kata gilah. Apabila baca Quran, faham Quran, rasa ada semula semangat klik semula. Ada semula pembukaan, jadi luas semula hati tadi. Orang kita kalau hati sepik ni, Allahu Akbar.
Ya tak boleh nak duduk lah dunia ni. Ya dunia ni ya sepek dah. Patut hati sepek pula. Situ nak jadi pak bunuh diri tu. Ya boleh pun nak seorang tu nak jadi boleh bunuh diri kerana apa? Kerana ia tak ada tempat hak ia nak gantung hak tempat luah tak ada. Tempat luah ia nak gantung tu tak ada. Kita terkadang kita khayal, terkadang setengah-setengah orang tadi ya khayal kata, kita tengok orang kafe ni ikut yang nak buat gapo dah. Tak ada garis situ, tak ada tegah sini. Ikut yang nak buat kerja gapo ikutlah. Lagu mana pun serah terhadap dia. Tiba-tiba kita dengar kata dia bunuh diri. Tiba-tiba kata dia ni sakut tekak. Terkadang dia tujung turun dalam air dan sebagainya untuk nak memadamkan hidup dia daripada jasad dia. Bunuh diri lah kerja mudah-mudah. Kenapa boleh buat kerja lagu tu? Kerana ia tak ada tempat gantung. Tempat hak dia duk puja lain daripada Allah Ta'ala, tempat ada gantung lain daripada Allah Ta'ala, tak ada boleh buat gapah lagi dia. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, kita apabila adanya agama, adanya Al-Quran, setara mana kita jumpa dengan cuba suasana bekerja terkadang tak berjaya, anak cucu jadi tak jadi supaya kita nak dan sebagainya. Walaupun gitu kita hati jadi luas, hati kita jadi tenang, hati kita wasa tahu kata hakikat hidup ni macam mana. Mana tu? Ambil daripada ajaran Al-Quranul Karim. Seni. Sebab itulah Al-Quran adalah kitab syifa, kitab penawar, kitab hidayah, kitab penawar, kitab hidayah untuk biya lillazina amanu, bagi mereka yang beriman. Allah. Untuk kita Quran. Kitab yang mulia pada dengar suara. Saya dah ayat banyak kali. Dengar suara orang baca Quran. Tapi dengar suara orang baca Quran, baca dengan hati. Ya masuklah hati. Cuba dengar suara orang baca Quran dengan hati. Bukan baca buat-buat tak. Baca dengan hati. Ya masuklah hati kita. Berasa gana. Berasa tenang. Tak ada reti lagi. Belum lagi nak reti isi kandungnya, tapi tenang, faham, sedar. Gitu. Allah. Tak ada kita lain. Cuba kita usaha tengok. Hak pasal duk suka dengar lagu, duk suka dengar anasyid, duk suka dengar syair tu, syair ni. Cuba kita paling diri kita, cuba mai dengar Quran. Hak orang baca dengan hati tadi tu. Rasa super ke tak? Cuba kita calon diri kita. Usaha masuk diri kita dalam coba tu tengok. Kita tahu. Allahu Akbar. Inilah Al-Quranul Karim yang kita itu duk duk baca, duk mengaji, duk tengok dan sebagainya. Nampak tu tak? Baik. Kemudian ayat ni yang panjang sikit, tengok sikit. Wallazina la yu'minu satu ayat baru ni. Wallazina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama. Tengok. Dan mereka yang tidak beriman, pada telinga mereka, dalam telinga mereka ada apa? Ada penyumat. Ada penyumat. Mana benda yang sutukkan telinga dia. Tak sewi dengar. Tak sewi dengar mana tu bukan tak dengar. Dengar seperti tak dengar. Faham tak? Wa huwa alaihim ama. Wa huwa alaihim ama. Dan Al-Quran itu menepati di atas mereka itu seperti dia tak nampak gapo. Seolah kata hidayah Quran hak Tuhan nak tunjuk dalam Quran ni dia tak nampak. Tak nampak sebab semua berhala. Tak nampak sebab tu semuanya lembu. Tak nampak sebab tu semua kubur. Nampak tu tak? Semua lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyo sujud kata, nyo rokok kata, nyo harap kata, nyo tawakal kata, nyo takut kata, nyo harap manfaat kata, sebagainya. Berbagai-bagai amalan hati yang mereka itu keluar tu daripada amalan hati dia menuju perkara tersebut tadi. Tak ada klik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada klik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni adalah berat sama-sama sekali. Nah, wa huwa alaihim ama. Balah mana? Tengok. Dia kata
Kita tengok maksud ayat sikit nah. Ni sebagai ayat yang terakhir lah insya-Allah taala. Dia kata Al-Quran itu menjadi cahaya petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang tak ada beriman. Mana orang tak ada tasdik dengan Quran. Tak ada benar dengan ajaran Quran, tak ada benar dengan rukun iman yang enam. Lah mana jadi? Al-Quran itu menjadi sebagai satu penyakit yang menyumatkan telinga-telinga mereka. Bukan penawar. Yalah. Terkadang penawar, obat kita kata. Kalau kita guna tak kena, jadi gapa? Jadi musuh bagi kita. Jadi racun bagi kita. Sungguh. Obat satu perkara ni kita boleh. Kita tengok orang tua kita ramai di kalangan orang mulia-mulia ni. Makna kata, penyakit penawar ni, obat ni kalau kita guna tak kena pada tempat dia, jadi penyakit. Jadinya racun bagi diri seseorang. Memang suka juga dengan perkataan kita boleh kecek molek, dan lidah tular tu juga kita boleh kecek tak molek. Ya tak lain dia lari tak boleh benda-benda lagu ni, benda ni kita kena faham. Bukan jadi penawar lah, jadi gapo? Jadi racun. Dan ia juga menyerupakan gelap gelita yang menipu pandangan mereka, bukan cahaya yang menerangi. Jadi Quran ni jadi koglak. Kau dengar Quran koglak. Jadi gitu. Dengan sebab apa tu Quran jadi tukar daripada hidayah, tukar daripada penawar, jadi kegelapan, jadinya penyumat di dalam telinga-telinga mereka, dengan sebab hati mereka itu kufur. Hati mereka itu kufur. Allahu Akbar. Sebab kufur di hati menjadi benda hak molek tadi itu jadi punuh. Terkadang tuai molek jangok, tapi dengan sebab hati tak molek, boleh tubik di tuai hak jangok tadi tu perangai yang karuk. Yalah. Di hati yang molek, tubuh parah dia pun molek juga, jangok juga, tapi hati yang molek, dia keluar tubik daripada jasad dia itu dengan sebab suruh hati dia, tubik di jasad dia, kesal dia, akhlak yang molek. Tinggi ke lagi? Allah. Ninglah Al-Quranul Karim. Wa huwa alaihim ama. Jadi buta dia. Quran depan dia royak cerak-cerak. Buta. Buta berapa di sini? Bukan buta mata pandangan ni. Buta mata hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tu Tuhan kata dalam ayat yang lain. Ya tak ada buta mata ning, ya buta mata hati. Nampak tak? Man kana fi hadhihi al-a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa dia buta mata hati dia daripada Al-Quran masa dia ada hidup tah dunia ni, nescaya ia akan buta pula di hari akhirat esok tu. Nah, hari akhirat esok buta juga. Tu dia. Sebab itulah amal di sini amal qalb, bukan amal basar. Amal mana hati. Min haisus siyaqil kalam, daripada susunan cakap Allah Ta'ala, gitulah. Ahli tafsir pun royak gitulah. Maka fattaqullaha ya ibadallah. Mereka yang dok tafsir kata Al-Quran, zahir bagi Al-Quran, yakni man kana fi hadhihi a'ma, iaitu buta mata pandangan, mata lenden ini. Fattaqullaha ya ibadallah. Tafsir lagu tu. Ittaqullaha ayyuhar rajul. Ada seorang daripada kalangan orang yang zairun hati, dia royak kata Al-Quranul Karim zahir dia tu menunjuk kata hak ning lah mana? Buta mata lenden ni, bukan buta mata hati. Fattaqullaha ya ibadallah. Ittaqullaha ayyuhar rajul. Belum daripada kamu nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jangan takut ke Tuhan kata nak kita tafsir ayat Quran lagu tu. Berapa kali kamu tak ada telinga ke kan? Tak ada akal fikiran ke kan? Nak kita tafsir Al-Quran mengikut hawa kamu lagu tu. Ya Allah, jangan buat tafsir lagu tu, akan dimarkai kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah, jangan buat lagu tu. Mengaji sampai ke Urdun, mengaji sampai ke luar negara dok tafsir Quran lagu tu. Mana ulama yang tafsir lagu tu?
Mananya pahamnya daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Dagi tafsir lagu tu. Ni kita nak tuduh ke orang siapakah kita dagi bubuh benda bukan-bukan tu, ya bukan lagu tu. Nah, bukan lagu tu. Ingat ke tu hari banyak sikit, umur kita tu kena jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu hari. Baik. Kalau gitu, wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka itu belah mana? Yakni kata mereka bukan cahaya yang menerangi mereka dengan melarikan diri daripada ajaran Al-Quran. Tidak berubah seperti orang-orang yang diserukan daripada tempat yang jauh. Memang. Tuhan bandingkan orang yang umpama ni seumpama Quran dengan dia ni supaya kita kecek dengan orang jauh. Orang jauh lagu mana Tuhan banding? Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mana lagu mana? Supaya umpama kita kecek dengan orang jauh. Lagu mana? Dengar tak dengar ni tak dengar. Sedangkan duduk depan tu. Tapi Tuhan nak banding kata orang apabila kita kecek dengan orang jauh, dia tak dengar. Quran nisbah bagi orang tak beriman, dia jauh. Dia jauh, tak ada hidayah bagi dia. So umpama kita kecek dengan orang hak jauh, dia tak dengar apa. Inilah kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak Tuhan duk royak kepada kita supaya nak kita itu boleh ambil pengajaran. Orang yang beriman, Quran bagi dia petunjuk. Quran bagi dia adalah syifa. Syifa ni mana gana? Mana penawar. Bagi orang tak beriman adalah kecelakaan bagi dia. Adalah kegelapan kepada dia. Adalah buta, adalah tuli. Seumpama kita kecek dengan orang yang jauh tak dengarnya suara. Jauh diri daripada ajaran yang benar. Itulah sedikit daripada penerangan daripada ayat Al-Quran pada malam ini daripada surah Fussilat. Mudah-mudahan kita akan dapat boleh memahami daripada kehendaki dengan kehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada makna-makna ayat supaya kita itu boleh mendekati lagi dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita dapat dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah kita akan sambung kepada malam besok hari biiznillah pada perkataan kata walaqad ataina Musa al-kitaba fakhtulifa fih. Bab lain adalah pula bab kisah Nabi Musa alaihissalam. Tak kala Musa itu bawa datangnya Taurat, bagaimana nak jadi kaum dia, kenapa kalau Allah Ta'ala sebutnya Nabi Musa ada sakut tegapa dengan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Biiznillah kita akan tengok pada besok, itu malam besok insya-Allah Ta'ala. Maka pada perjumpaan kita sekali ni, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membukakan pintu hidayah, rahmat, cahaya, petunjuk di hati kita, masuknya isi kandungan Al-Quranul Karim, dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala akaknya bala petaka tubik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita ambillah dengan asbab dengan sungguh-sungguhnya supaya kita boleh tolongnya keluarga kita, diri kita, negara kita dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita itu boleh duduk dengan sejahtera dan selamat. Dan marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Janganlah kita terlupa sama sekali kita bantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benda supaya kita dapat selamat dunia dan di akhirat nanti serta nabi-nabi dan para-para sahabat. Itulah sedikit daripada pengajaran Al-Quran pada malam ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.